Kenapa ada kamera sini lah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Rasa terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Al-Jauhar bukan, kitab Badrut Tamam, salah tempat. Kitab Badrut Tamam wan Nujumut Thawaqib, membicarakan tentang perihal siapa pula kali ni? Cucu Nabi SAW. Membicarakan pula pada malam ni berkaitan dengan cucu Nabi SAW. Sebab kita dah selesai membicarakan tentang Nabi, dah selesai membicarakan tentang isteri Nabi, dah selesai membicarakan tentang sahabat Nabi. Selesai dah sahabat Nabi. Kemudian sahabat Nabi dulu. Selesai sahabat Nabi, selesai isteri Nabi, selesai anak-anak Nabi. Ya, anak-anak Nabi pun selesai dah. Masuk pula cucu Nabi pula. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-faslu tsalits, fasal yang ketiga, fi manaqib sayyidi syubbani ahlil jannah Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Fasal yang ketiga, pada manaqib, dua penghulu bagi sekalian orang muda-muda ahli syurga. Kita nak cerita manaqib tentang dua penghulu, ketua sekalian orang muda ahli syurga. Ahli syurga nanti siapa? Dia ada ketua. Perempuan dia ada ketua, lelaki ada ketua. Yang ni orang muda, ketua orang muda. Ketua orang muda. Ketua pemuda lah senang cerita. Ni ketua pemuda.
di syurga nanti, ketua pemuda di syurga nanti, iaitu Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhuma. Kita masuk Sayyidina Hasan dulu. Manaqib Sayyidina Al-Hasan. Maka adapun Sayyidina Al-Hasan, maka diperanakkan dia, dilahirkan, maksudnya dilahirkan Sayyidina Hasan cucu Nabi ni bila? Di negeri Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Hasan dia dilahirkan di Madinah, bukan di Mekah. Di Madinah Al-Munawwarah. Bila? Pada pertengahan bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan tahun yang ketiga daripada hijrah. Tahun yang ketiga daripada hijrah. Itu lahir dia. Kalau kita tengok umur Nabi waktu tu 51, 52, 53, 54, 55 setengah. Lebih kurang 55 atau 56 lah, mudah kata gitu. Umur Nabi waktu tu dah jadi datuk dah. 55, 56 area tu lah, 55 setengah ke begitu. Tahun ketiga hijrah. Ya. Okey. Lebih ke umur Nabi 55, 56, dah jadi datuk. Maka mengambil dia Nabi bila lahir-lahir tu, maknanya Hasan dan Husain. Hasan tu abang, Husain tu adik lah. Mereka bukan kembar, mereka adik-beradik, Hasan dan Husain. Mana lagi tu Hasan sulung. Mengambil dia Nabi SAW. Nabi pun bila lahir, Nabi pun ambil, dan dihantarnya di atas ribanya. Nabi ambil, Nabi letak atas riba yang maha mulia. Riba Nabi yang maha mulia. Lepas lahir tu, maka dibangkan pada telinganya. Nabi azan pada telinga. Azan dekat-dekat lah, azan kat situ. Pegang baby tu azan begitu. Itulah yang kita perlu buat. Itulah kita perlu tiru. Bila lahir-lahir azan, terus azan. Ambil anak tu terus azan. Biar dia terima perkataan azan tu, kebesaran Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah-kalimah mulia tadi tu, biar dia dengar itu adalah perkataan pertama bayi tu. Jangan bagi dia dengar benda lain dulu. Tak nak dia dengar perkara-perkara lain. Akak-akak nurse, akak-akak doktor tu jangan bercakap kalau boleh waktu tu. Jangan bercakap. Masa dia kan lepas dia nak ambil anak tu, nak mandikan sikit kan, nak basuh-basuh kan, kadang dia orang bercakap. Cakap pula, cakap pasal apa? Bercakap. Ada bercakap cerita semalam dalam TV, kau tengok TV3 semalam. Bercakap macam tu. Budak tu tak azan lagi. Janganlah. Itu kalau tak azan lagi lah. Kalau dah azan tak apalah. Kadang-kadang masa keluar, dia nak bagi kat bapak ke ataupun dekat ibu, kadang-kadang ada lah masa sikit-sikit kan nak potong tali pusat itu gini. Masa tu dia bercakap popek. Kita tengok Allah, hai. Kalau lain lah keluar dia bagi kita azan, betul dia bercakap kat belakang, tak apalah juga. Ini kadang-kadang ada lah benda-benda, kadang-kadang ada lah macam dia nak bersihkan sikit-sikit. Macam budak tu tak menangis, dia terbalikkan pegang kaki kat atas, dia buat gini. Macam-macam lah, ada lah cara dia orang. Cuma dia tak boleh bagi lagi kat bapak ni. Sekejap lah, sabar 2-3 minit aja. Yang duduk 2-3 minit tu dia popek tu. Kita semalam laki aku kan popek. Aduh, kita nak azan ni, janganlah gitu. Nanyalah kat budak tu, dia dengar benda lain dulu. Nabi azan dulu. Sebelum dia dengar kalimah-kalimah perkataan-perkataan lain, dia dengar kalimah azan, kalimah yang mulia, seruan yang mulia, dakwah yang mulia. Sebab tu kita baca doa azan tu kan, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Lepas habis azan tu, ya Allah, inilah inilah dakwah tammah yang sempurna.
Dakwah ni maksud seruan. Seruan yang sempurna, yang kita nak masuk kat dalam telinga anak kita, cucu kita, tak kisahlah, anak saudara, masuk kalimah tu dulu. Seruan yang mulia, yang sempurna dulu. Jangan masuk benda lain. Macam mana Nabi buat? Nabi ambil riba, lepas tu Nabi pun bangkan dekat telinganya. Letak atas riba lah, azan gitu. Ada orang angkat pun boleh juga. Sebab angkat takut azan kuat sangat, budak tu telinga dia baru je berfungsi. Jadi kalau letak kat bawah, tak kat riba, azan. Tak payahlah tengah tangan. Azan tu pun tak payahlah berlagu-lagu. Kalimah azan, bukan azan nak ajak orang datang sembahyang. Azan nak ajak orang datang sembahyang tu yang kena mendayu-dayu tu. Mendayu-dayu pun orang tak mari. Ini kau pula kalau straight je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Memang tak mari. Ini marilah la. Asyhadu an la ilaha illallah, marilah sembahyang, marilah. Pun tak mari. Itu nak ajak orang sembahyang. Sebab tu mendayu-dayu. Nak pujuk tu, azan tu ada seni dia, pujuk tu. Marilah sembahyang, marilah. Tapi kalau dengan anak tadi bukan nak pujuk, nak masukkan kalimah. Jadi straight ajalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu slow je lah, agak-agak je lah, dengar telinga dia kat bawah tu, kat atas riba. Dekat je, kalau kita angkat sikit, kita pangku atas sikit, dekat je, sejengkal dengan telinga dia. Jadi azan dia relax aje. Relax azan. Telinga kanan, qamat telinga kiri. Ya, tak kisahlah anak lelaki ke anak perempuan, bayi lelaki ke bayi perempuan. Azan kan. Kemudian adalah baca-bacaan yang lain tu kena mengaji bab tu lah. Ada baca inna anzalna supaya anak tu tak terlibat dengan zina bila dia besar nanti. Alam nashrah telinga kanan, inna anzalna telinga kiri. Siapa yang kena buat ni? Yang ada waktu tu lah ayah-ayah dia, datuk-datuk lah. Mak-mak dia lah, nak macam mana? Tak ada orang lain lah. Contohlah, siapa yang ada waktu tu. Malah disunatkan untuk azan dan iqamah tadi ni kat telinga bayi ni, walaupun bayi kafir sekalipun. Cuma mak bapak dia marah lah kan. Kalau katalah mak bapak dia tak kisah pun. Tak kisah pun. Kau buat apa tu? Tak sajalah nak bisik kat budak ni. Okey, sekarang apalah. Contohlah kan. Okey lah. Sunat azan. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Bila dia besar nanti, dia ikut agama mak bapak dia, dia terima hidayah mudah-mudahan. Sunat juga. Cuma minta izin lah. Memang takkan bagi punya. Memang takkan bagi. Ini sihir apa nak tiup kat telinga anak aku ni. Cuma kalau lah, manalah tahu keluarga-keluarga kan. Keluarga dia masih Islam, keluarga dia masih lagi orang kafir. Jadi dia anak saudara dia, kakak dia yang tak masuk Islam lagi, abang dia tak masuk Islam lagi. Dia pun pergi sambut sekali masa kelahiran tu. Mungkinlah jadi gitu. Melah aku nak ni sikit. Kau nak buat apa tu? Adik-beradik cakap, tak apalah. Buat pergi jauh sikit, jangan bagi dia dengar. Azan. Anak saudara dia juga kan. Macam tu lah. Kalau orang-orang lain yang bukan keluarga ni minta izin dulu, marah dia kan. Tapi sunat walaupun orang kafir sekalipun. Okay? Kerana walau kafir-kafir pun, budak tadi, baby tadi, sebelum dia balik, dia mati, masuk syurga. Masuk syurga. Sebelum balik mati, walaupun mak bapak dia kafir, masuk syurga anak tadi. Sebab ada dosa pahala syurga neraka bila balik. Lepas balik baru ada dosa pahala syurga neraka. Dia tak sempat balik, meninggal, ahli syurga. Jadi sebab tu azan walaupun kecil, walaupun orang kafir, walaupun anak orang kafir, bukan orang kafir, anak orang kafir, dia tu tak kafir, dia bayi, dia mana tahu apa benda lagi. Nabi ambil, Nabi azan kat telinga dia, dan qamat telinga kiri, azan telinga kanan. Dan mengakikah. Ia tu Nabi lah. Sebab tu ia sallallahu alaihi wasallam tu kan, ia Nabi akikahkan cucu dia lah daripadanya dengan 2 ekor kibas pada hari yang ke-7. Kita pun tirulah. Hari ke-7 cari kibas. Kita tak ada kibas, biri-biri. Adik-beradik lah tu, adik-beradik tiri dia tu. Boleh lah, janji bulu kerinting. Boleh lah tu. Kibas 2 ekor, cari biri-biri. Kalau tak ada kambing pun boleh. Okey je. Cuma hari ke-7, janganlah hari lain. Kita kadang-kadang akikah buat hari apa?
Hari raya Cina, hari raya Depa Bali. Kenapa kita buat akikah hari tu? Hari cuti. Cuti baru boleh panggil. Tak, hari ke-7. Tak kisahlah hari ke-7 tu jatuh hari kerja sekalipun. Tak kira lah. Sunat buat hari tu. Habis nak ajak siapa datang? Ajaklah orang surau. Ajaklah orang masjid datang. Lapar semua ni. Boleh ajak datang rumah. Tak payah, bawa mari masjid surau. Makanan bukan mesti ajak datang rumah. Oh, susah juga. Buat bungkus-bungkus. Catering kan sekarang zaman catering. Suruh dia sembelih. Lepas tu bagi dia kambing, suruh dia masak, pack siap-siap, bungkus-bungkus. Hantar rumah-rumah. Tak semestinya ajak orang datang rumah. Hantar ke rumah orang pun lagi bagus. Malah lagi afdal akikah jika hantar pergi rumah orang. Lagi afdal daripada ajak orang datang rumah. Mana lagi afdal, besar pahala, ajak orang datang rumah untuk makan akikah ataupun hantar bungkus-bungkus kat rumah orang, jiran-jiran. Lebih afdal hantar kat rumah, siap bungkus. Nasi apa semua, sayur banyak modal pakai. Nasi tak termasuk dalam akikah, tak ada. Sayur tak ada, sambal belacan tak ada masuk, kek kering tak ada, air sirap selasih tak ada. Habis tu semata-mata itu je akikah. Modal tak besar pun, sebab orang kata dia nak buat akikah hari ke-7 modal besar. Isteri baru bersalin, nak pakai duit banyak. Anak tu lagi barang baby, macam-macam nak pakai duit. Nak bayar bil tu bil ni, nak beli apa, set berpantang. Macam-macam, bengkok tak bengkok, nak beli macam-macam. Jadi tak cukup lah. Tak adalah, belilah kambing harga 700-800. Masalah. Dia punya tu dah lah 1,000. Lepas tu bagi lah. Nak makan dengan apa? Lah, itu bukan akikah nasi tu. Hantarlah ke rumah-rumah. Mesti hari ke-7. Jangan buat hari lain. Cuma buat hari lain pun boleh. Cerita nak ikut Nabi, iaitu pahalanya besar buat hari ke-7. Tanda kesyukuran. Bagi hantar rumah-rumah. Elok je. Oh abang, kita dapat bang. Masak nasi bang. Masak nasi. Save bajet. Tak payah cari sayur. Tak payah cari sambal belacan. Ikan kering. Semua tak payah cari. Save bajet. Dalam 1,000 je modal. Kalau kambing biasa-biasa lah. Kalau kambing bapak-bapak besar tu mau 1,500 juga. Beli kambing biasa je lah, yang mana mampu lah. Baru tunjuk apa ni, beli yang mana mampu. Itu buat seekor dulu. Kalau tak mampu, lelaki perempuan pun. Sebab seekor tu sunat, 2 tu afdal bagi lelaki. Bagi perempuan 1 dah memadai, sunat dan afdal. Bagi lelaki sunat 1 je, bukan 2 ekor. 2 ekor tu afdal. Jadi nak buat 2 ekor jadi beribu-ribu. Jadi oleh kerana itu tak buat hari ke-7. Silap lah. Tapi dia nampak dia kahwin tahun lepas. Tahun ni dah dapat anak. Bila tengok kahwin dia tu, rasanya habis 35,000. Mana lagi besar pahala? Mana lagi dituntut? Adakah buat kenduri kahwin? Bagi orang makan kenduri kahwin, istihar dia, aku dah kahwin, dapat bini, dapat isteri, maka sunat buat kenduri kan? Memang sunat. Dengan buat kenduri, istihar, aku dapat anak, mana lagi besar? Besar dapat anak lagi. Tapi kita dapat isteri bukan main. Dapat anak, dah lah buat lambat. Budak tu setahun dah, berlari dah budak tu baru buat akikah dia. Sedangkan besar pahalanya dapat anak, istihar, aku dapat anak, buat kenduri. Lebih besar daripada pahala dapat isteri, aku buat kenduri. Ini dapat isteri, tumbang 2 ekor lembu. 2 ekor lembu tumbang. Tak apa, tak dah mampu, tapi masa akikah pun tumbanglah 2 ekor kambing. Tu je ceritanya, bukan kata tak bagi. Ini tak, masa akikah dapat anak, tak buat itulah inilah ini. Mana taknya dia buat loan. Tu, masa nak kahwin tu buat loan 50,000. Macam mana pening kepala nak bayar? Sampai ke cucu dia nak bayar tu. Dulu orang pinjam ceti nak kahwin. Sekarang pinjam loan lah, personal loan. Berapa puluh tahun tak tahu nak bayar. Anak bercucu dah baru habis bayar personal loan. Nak benda. Kahwin mudah aja. Angkat nikah. Lepas pada tu cari ayam 2-3 ekor. Bagi semain subuh pagi esok. Ajak orang yang subuh tu lah yang kita nak bagi orang makan, orang yang betul-betul, orang betul-betul berkatnya orang. Yang dah mari subuh, subuh apa kerat sangat mari. Jom datang rumah, ada buat kenduri kahwin. Kenduri kahwin, pergi-pergi tengok ayam ada, kari ayam, lepas tu roti, cicah, makan, puak, dah cukup dah. Ni kenduri kahwin aku, ni dapat isteri. Cukup lah. Ini buat besar-besar lah macam-macam. Tak salah, yang salahnya, bukan yang salah, tak salah, yang tak berapa
cerdik. Boleh tak? Kasar tak berapa cerdik. Tak berapa elok sangat, tak berapa elok. Masa akikah tak buat, itu cerita akikah ni. Kita bukan nak ustaz buat kundi kahwin kecil-kecil, dengki lah tu. Bukan. Bukan. Akikah tu lebih besar. Jadi janganlah tinggal akikah tu walaupun buat 2 ekor kambing. Jadi kalau katalah bajet 35,000 kundi kahwin, kurangkanlah 5,000. Gudi-gudis tu tak payah ke apa ke kan. Kurangkan sikit, 30,000 saja. Kurangkan kemah ke? Kemah berapa? 30 biji. Kurangkan sikit. Duit tu nanti simpan untuk buat akikah. Tu je cerita dia. 5,000 tu banyak dah tu. Ini tak benda yang pahala besar. Dia buat main-main macam tak ya, nantilah dulu, tunggu cuti lah, tunggu itulah, tunggu inilah. Tak ada duit lagi lah. Tapi kundi kahwin bukan main kat situ. Macam orang baca surat khabar kan. Baca apa-apa artikel kat internet. Baca tak ada masalah, bacalah. Tapi jangan tengok ni sampai tak baca Quran. Bukan dengki orang baca tak. Kau tengok benda berjam-jam. Belek lepas kaih. Kaih naik. Tengok 3-4 jam. Tapi Quran setengah jam pun tak baca. Bukan salah buat benda ni. Salahnya sampai tak baca Quran. Sama lah kes tadi. Bukan marah orang buat kenduri kahwin besar-besar. Tak. Mampu, baguslah, meriah. Tapi janganlah yang afdal tak buat tahun depan je. Tak lama pun. Tahun depan dapat dah anak. Simpan sikit modal tu. Hari ke-7 tu kau buat. Kalau kerja pergi catering, suruh dia bungkus siap-siap. Kambing tu kita bawa kot. Tak kisahlah kambing tu macam mana pun. Sebab takut-takut dia beli kat pasar pula kambing. Kita nak kena sembelih. Beli, bungkus siap-siap, hantar kat rumah-rumah. Hantar kat masjid, hantar letak. Lagi bagus. Buat hari ke-7. Dan memberi ia, yang ini pun jarang orang lakukan. Ini menarik. Ini saya baru cerita tentang akikah dekat IM, Indah Mahkota 15. Dalam kitab idaman penuntut tu, dia tak ada sebut. Dia sebut buat akikah dan dia tak ada sebut disunatkan bagi kaki tu kan. Kaki kanan. Peha kanan. Tak sebut dalam tu. Saya pun share lah. Dia orang pelik kata, sunat bagi kaki kat bidan. Ni dalam rupanya dalam ini ada. Dan memberi ia akan bidan akan pehanya. Peha dia sebut gitu je. Tapi kalau kita tengok kitab fiqh, sunat bagi kaki kanan termasuk peha. Sampai ke apa dia panggil? Kateh dia ni kan, yang batang ni sampai ke bawah. Kaki belah kanan, sunat bagi bidan. Nabi bagi. Kita ada buat tak? Siapa sambut anak kita? Tak tahu lah. Berapa orang dah anak? Ada 11 orang dekat rumah tu, boleh buat tim bola. Seorang pun tak tahu bidan mana yang sambut. Bidan tu doktor lah. Bahasa dulu bidan, sekarang mungkin doktor. Doktor yang sambut tu kira bidan lah. Staff nurse ke, tak kisahlah. Yang penting yang sambut tu lah bidan. Yang sambut anak tu. Sunat, ambil kambing, hari ke-7 buat akikah kan. Buat akikah, dan kambing tadi jangan dipatah-patahkan tulang. Potong dekat sendi-sendi je. Jadi besar-besar lah, kena pakai periuk besar. Dia tak boleh main periuk kecil-kecil, tak boleh. Periuk besar sebab disunatkan dekat apa dia panggil sendi-sendi je potong. Dekat sendi, buat manis sikit. Letak gula lebih sikit. Biar manis, biar macam manis, biar macam tu. Okey? Lepas tu masak semua, satu je jangan masak, kaki kanan. Kaki kambing yang kanan jangan masak. Biar dia mentah-mentah, cari yang sambut anak kita. Lepas tu bagi dia. Saya pernah ajar lah seorang tu. Dia kata, saya nak buat. Dia di hospital lah. Dia tengok perhatian, doktor ni, doktor perempuan. Mula-mula nurse yang ada. Bila nak sambut tu baru doktor datang. Doktor pandai, timing cantik je. Datang tak sampai 5 minit, dia tahu dah. Yalah kerja dia kan. Okey, dia sambut. Okey, deliver, tulis berapa, pukul berapa, 7.5. Okey, doktor sekian sign. Nak bagi kat bapak dia untuk buat surat beranak kan. Dia pun kata, doktor ni. Dia ambil lah nama. Hari ke-7, dia pergi balik ke hospital tu, minta alamat doktor tu. Tak dapat sampai ke sudah. Dia kata, ini siapa benda nak pergi rumah doktor, nak buat apa ni? Tak bagi. Saya nak bagi kambing. Saya nak bagi kaki kambing. Pelik dia ni, pelik. Nampak? Kita nak buat syariat, jadi pelik dah akhir zaman ni. Itu syariat.
Apa susah pula, tak payah bagilah. Doktor okey je. Doktor. Saya nak bagi dia kambing ni. Ada kat dalam kereta tu. Tak masak lagi. Mentah-mentah nak bagi. Pelik ni orang ni. Security kasih tangkap ini orang. Pelik. Nak minta alamat nak hantar kat rumah. Takkan nak bagi kat hospital. Nah, ambil. Tentu. Dengan balut surat khabar. Nak hantar di rumah. Kalau ada anak-anak dia ke apa ke, nak pas kat tu, nak balik lah. Tak dapat sampai ke sudah. Pelik kita sekarang ni. Nak amal syariat tu. Tak pernah orang dengar pun. Disunatkan kaki kanan kambing yang kita akikahkan jangan masak, yang lain semua masak. Yang itu jangan masak, bagikan orang yang sambut anak kita, atau dinamakan bidan, atau kita namakan doktor, ataulah kita namakan apa sajalah, tabib, namakanlah apa saja yang sambut tu. Yang dengan dia ada, maka dia tahu macam mana nak buat. Kalau jadi apa-apa dia boleh selesaikan. Tu orang tu doktor lah kan, tabib. Bagi, kalau ada tahu bagi. Anak barulah, anak yang lepas ada apa lah. Ni cerita anak tak beranak dah Ustaz. Tak beranak dia buat apa. buatkan cucu. Cucu nanti. Tak. Tidak. Lembu macam ni. Akikah yang paling afdal adalah kambing. Mazhab lain buat lembu, sama ada buat sekali dengan korban tu ataupun bukan sekali dengan korban ke, yang dua bahagian tu, atau satu bahagian 1/7 ke 2/7, mazhab lain tak sah. Tak sah. Mazhab Syafi'i je sah. Mazhab lain tak terima. Tak jadi akikah. Mazhab Syafi'i terima. Sebab tu kita buat. Mazhab lain tak. Maka sebagai yang terbaik carilah kambing, macam tu je lah. Cuma kalau buat juga tak boleh kata apa, memang boleh pun mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak terima. Hanya kambing je boleh. Sama ada biri-biri atau kambing kampung ni. Okey, oleh kerana ada khilaf kat situ, jika dia buat lembu, tak ada bagi dekat tu, bagi yang dah masak. Tak ada bagi macam orang lain juga. Ini hanya khusus untuk kambing. Khusus untuk kambing. Takkan dia bawa besar, berapa kilo. Sembelih lembu bawa. Tahu doktor tu dia jual depan rumah dia. Mari. Kilo RM30. Murah-murah. Tak ada. Lembu boleh buat, tapi lembu tak perlu bagi kat bidan. Yang belakang. Saya tak sebut tadi, silap. Kaki belakang, peha belakang, kaki belakang, belah kanan. Sunatnya itu. Kalau yang itu belah kanan dia macam salah potong ke, kurang isi ke, boleh ambil belah lain. Tapi yang mula-mula dulu belah kanan dulu. Belah kiri pun boleh. Tapi yang mula belah kanan. Kalau belah kanan ada problem, belah kiri. Problem tu kadang-kadang manalah tahu kan. Potong-potong isi hilang separuh. Dia punya daging tu kan hilang separuh. Kalau macam tu takkan nak bagi orang macam ni kan. Bagilah yang ke kiri. Cuma kanan dulu. Sunat bagi. Tapi dalam kitab kita dia tak kata gitu. Dalam kitab kita kata apa tau? Dan memberi ia akan bidan akan pehanya. Cakap gitu je. Kalau nak faham maksud peha tu, kena ngaji kitab besar, kitab tebal. Maksud bagi peha tu, daripada peha direct sampai ke bawah. Alah bawah tu mana ada isi pun, keting dia tu. Mana ada isi pun kan. Jadi sampai ke bawah. Tak payah siang, tak payah buat apa, dengan satu-satu gitu. Pandai-pandailah dia buat. Sunat gitu. Dah biasanya orang dah kulit dia dah tanggal semua siap. Cuma yang bawah tu susah nak buat tu. Sup keting tu. Tapi kalau boleh buat, lagi laku pada daging tu. Sup keting tu. Dia punya keting tu, Nabi suka makan sup keting. Keting kan, mesti orang sini panggil. Keting tu Nabi suka makan. Pernah Nabi dapat sup keting tu, Nabi teringat orang sebelah rumah dia. Yang kita sunat sedekah yang kita paling sayang, yang kita paling suka. Kita buat gitu tak? Kita sedekah yang reject bukan yang paling sayang. Nak sedekah baju kat orang kan, baju yang dah pakai kan, cari yang paling tak nak pakai lah. Ini tak muat dah, baru bagi. Sedangkan ambil yang paling kita sayang, itu paling sunat. Paling kita sayang, yang itu yang kita sedekah. Makanan pun sama lah. Makanan yang paling kita suka, yang itu yang sedekah. Ini tidak, tak berminat, pergi sedekah, dia hantar masjid yang tak sedap tu dia hantar masjid surau. Patut yang paling, bukannya menega, tak habis, hantar. Tak salah, cuma sebaiknya sunat yang terbaik, bukan yang baki untuk sedekah. Walaupun sedekah yang baki-baki pun tak ada masalah.
Kan? Jadi bila Nabi tengok yang paling suka sekali sup keting, Nabi teringat orang sebelah. Bila suka je, Nabi bagi. Tu cara Nabi. Ni yang paling aku suka, besar pahala ni. Nabi pun bagi orang sebelah rumah. Orang sebelah bagi orang sebelah. Orang sebelah, panjanglah ceritanya. Akhir sekali, Nabi dapat balik. Ini aku punya ni. Dapat balik. Sebab orang ni baik kat orang ni, orang ni baik kat orang ni, akhir sekali bagi kat Nabi lah. Sebab sedap-sedap mesti Nabi suka makan. Dapat kat Nabi balik, Nabi pun makan. Nabi kata, setiap yang bagi tu, berapa puluh orang tu, semua dapat pahala sedekah. Dengan satu benda je. Dengan satu je. Semua dapat pahala sedekah. Jadi bagi peha sekali sampai ke bawah, ya, sampai ke kaki tu, bagi ke bidan ataupun doktor ataupun siapa yang menyambut anak tu, sebagai tanda terima kasih. Dan dicukur kepalanya. Dicukur kepala budak tadi tu. Cukur rambut lah. Cukur kepala ke cukur rambut? Cukur rambut. Cukur jambu. Cukur jambu. Tapi taklah cukur jambu. Cukur kepala ke cukur rambut? Pisang goreng ke goreng pisang? Pisang goreng. Pergi beli pisang goreng, pergi beli goreng pisang, macam lebih kurang. Cukur kepala ke cukur rambut? Kalau cukur kepala, kalau cukur rambut, kalau cukur kepala, rambut tanggal. Ni rambut. Ni rambut. Cukur rambut tu cukur ni. Cukur rambut. Faham tak cukur rambut? Jadi rambut ni dah lalu saya cukur. Kalau cukur kepala, ni kepala, cukur kepala, rambut tercabut. Ke macam mana? Cukur kepala bukan tanggal kepala. Cukur kepala tanggal. Bukan. Cukur kepala, rambut yang tanggal. Kalau cukur rambut, macam mana nak cukur rambut? Rambut tu satu cukur rambut tu. Rambut tu jadi terbelah. Ke macam mana? Main bahasa tu. Dalam kitab kita kata dicukur kepalanya. Bila sebut cukur kepala, rambut yang tanggal. Bukan kepala tanggal. Rambut yang tanggal. Cukur kepalanya. Dicukur kepalanya, tak kisahlah, yang penting rambut budak tu tanggal, kasi tanggal. Dicukur kepalanya. Cukur bukan gunting. Kita kadang-kadang gunting. Tapi biasanya orang dulu, saya tanya orang lama-lama. Tanya kenapa bila kita buat akikah sekali, kita nak buat tahnik sekali, nak cukur tu kan, cukur jambul. Ada orang panggil cukur jambul. Kenapa istilah cukur jambul tu ada? Sedangkan disunatkan bukan cukur jambul. Cukur rambut, cukur habis semua. Rambut tu habis tercabut semua. Kepala botak. Tapi orang Melayu kata cukur jambul. Kenapa cukur jambul? Nak kira salah lah tu. Orang tua-tua dulu buat salah lah. Saya tanyalah orang tua-tua. Dia kata, dulu orang alim ni kurang. Nak panggil tu payah. Dan busy. Bukan busy, maksudnya nak panggil payah, jauh. Sibuk. Sebab jauh dan dia sibuk lah. Ni nak mengajar situ, nak mengajar sini. Jadi dan orang respect kepada orang alim, sehingga kan kalau boleh tak nak menyusahkan dia. Okay. Jadi bila ada anak lahir, dia nak panggil lah orang alim datang. Jadi untuk permulaan sebelum cukur, gunting lah dulu. Itu yang bawa pusing. Gunting sikit. Itu macam permulaan. Nanti masuk bilik, sekejap lagi bila dah habis orang balik, masuk bilik cukur habis. Kita tak. Kita cukur bukan cukur kita yang gunting tu lah. Itu je lah. Sayang nak cukur anak tu, rambut dah panjang, nanti nak tunggu panjang balik mau setahun, dia kata. Sayang, rambut pula comel, rambut cantik. Sunat cukur botak lelaki perempuan. Sebab dalam rahim tu penuh dengan darah nifas, darah haid, air ketuban. Budak tu masa dalam rahim tu dia tak ada rambut lagi. Dan dia punya dia punya liang-liang tu, liang-liang roma atas kepala dia, liang-liang seni atas kepala dia tu terbuka besar sikit. Bila terbuka ni, maksud terbuka tu maksud besar sikit lah. Sebab dia panas. Sebab tu kita
pakai air panas nak bagi dia terbuka benda tu. Lepas tu cuci. Kan? Ni nak cuci muka pakai air panas tu. Bagi dia, apa dia panggil, liang-liang ni lah. Terbuka sikit, besar sikit. Jadi, bila dia terbuka, semua darah, air ketuban semua masuk lah. Bukan masuk ke dalam otak. Masuk duduk dalam kulit. Lepas lama-lama 7-8 bulan, dia tumbuhlah sikit-sikit rambut. Bila dah keluar, ada dalam tu. Kita nak pakai shampoo yang pedih-pedih tu, nyaya kat baby tu. Shampoo tu kan, pakai shampoo pun tak pedih sangat, tak pedih langsung pun nampak shampoo apa benda. Sebab dia tak kuat, kenalah dengan budak tu. Macam mana nak buang air ketuban, darah nipas semua dalam tu, yang ada dekat akar dia tu. Tak buang, tak ada masalah. Budak tu bukan semayang pun, baby lagi. Biarlah. Lama-lama dia terkumpul dalam tu, lama-lama mengikut kalau tabib perubatan Islam lah, dia akan turun ke mata. Bukan benda tu, sebab benda tu dia akan menyebabkan turun ke mata jadi rabun. Umur 8, 9, 10 tahun dah kena pakai spek dah itu. Belas-belasan tahun dah kena pakai dah. Sebab jadi rabun. Kesan daripada kekotoran yang ada dalam tu. Lambat dia nak keluar. Mungkin bertahun-tahun ke tak tahulah, lambat dia nak keluar daripada dalam, dekat dalam tu. Jadi, macam mana cara untuk buang? Botak kan? Bila botak, dia terbuka balik benda tu. Senang lah, basuh. Orang dulu letak bedak sejuk atas kepala. Boleh juga, tapi yang sunatnya bukan letak bedak sejuk. Letak minyak za'faron. Minyak za'faron letak. Lepas cukur botak. Cari minyak za'faron. Harga 15 ke 18 ringgit. Kedai Arab. Ada, kat Kuantan pun ada. Saya tengok itu ada. 15 18. Minyak tu za'faron kecil je. Sapu minyak za'faron tu. Sebab dulu ketika zaman jahiliah, apabila dia macam tu juga, dapat anak sembelih kambing juga. Sembelih kambing, ambil darah kambing tu letak lomo kat atas kepala. Zaman jahiliah. Nabi tukar. Sembelih kambing tetap kambing. Tapi lepas cukur bukan letak darah kambing, letak za'faron ataupun apa? Safran. Bunga tu. Kalau tak ada minyak za'faron, payah nak carilah za'faron tu. Bunga benda mahal, tapi mahal. Main urat-urat. Satu urat ni RM7. Satu urat panjang ni. Satu urat. Ada nak cari 10 ke pun beratus kadang-kadang. Mahal sekilo apa ratus. Mahal lah. Yang orang buat nasi Arab tu lah. Yang warna kuning tu. Tapi jangan pakai yang, ada orang pakai apa? Pewarna. Bukan. Yang original. Yang originalnya. Mahal benda tu. Yang buat nasi Arab, nasi biryani yang kuning-kuning tu. Jadi beli tu 2-3 urat. Cukup dah 2-3 urat. Ambil minyak zaitun, campur. Lepas tu sapu atas kepala. Kalau tak ada minyak za'faron, itu kira macam minyak za'faron lah tu. Kalau tidak, pergi cari, beli. Masa dalam kandungan 7-8 bulan tu, suami tu kena pergi cari dah. Siap, standby, siap-siap. Hari ke-7, cukur, shampoo, buang kekotoran, darah-darah, air ketuban apa semua tu, sapu minyak za'faron. Biar dia kering sendiri. Nanti cerah mata budak tu. Mata dia macam kesihatan mata. Dicukur kepalanya. Dan dicukur kepalanya, lepas cukur buat apa? Lepas cukur tadi tu, buang ke rambut tu? Jangan buang. Dan bersedekah ia dengan seberat rambutnya perak. Rambutnya perak. Sunat, ambil rambut tadi, timbang. Tapi jangan timbang kilo kat kedai tu. Kedai Aceh tu tak naik timbang kilo. Letak rambut tak naik langsung. Yang emas tu, pergi kedai emas. Saya dengar cerita lah, ada orang cas RM5, ada cas RM10. Nak timbang tu pun dia digital. Yang timbang emas lah. Pergi, kata saya nak timbang. Kalau ada kawan-kawan, free lah kot. Ya, berapa ringgit? RM5. Okey, dia ambil, letak atas tu. Nanti dia jalan digital tu. Berapa gram? 1 gram, 2 gram, 1.5 gram gitu je. Lepas katalah 1 gram. Tak banyak sangat rambut budak tu, 1 gram. Lepas 1 gram tu nak buat apa? Ambil 1 gram, tanya dia, emas 1 gram berapa? 1 gram berapa mas? 300? 310? 301? RM300 lah mudah kira, RM300. Dah tahu macam tu, ambil balik rambut tu,
Ambil dalam poket RM300, cari pakai miskin bagi. Sunat gitu. Cari pakai miskin. Carilah kat mana-mana pun, bagi RM300. Aman ni ambil amount RM300 tu daripada tadi lah. Kalau lahir-lahir lebatnya rambut, maknya suka lebat rambut anak kita bang. Abang dia yang gaul kepala, sudah ada apalah aku. Timbang 3 gram. Oi, dekat 1,000, dekat 1,000. Sunat. Sebagai tanda kesyukuran dapat anak. Tapi kalau tak ada duit, tak apa, buat macam Nabi. Nabi tak buat emas. Nabi buat apa? Perak. Jadi, mahal sangat emas sekarang. Perak apa perak? Perak murah je lah. Ambil harga perak tadi, 1 gram perak berapa? Kira lah berapa tadi? Berapa? 2 gram. Perak berapa? Biasanya tak sampai RM1 lah. Berapa ringgit? Puluh je. Harga perak. Yang Nabi buat dekat Hasan dan Nabi buat kat Hasan, Sayyidina Hasan, perak, harga perak je, bukan harga emas. Cuma afdal emas lah, sebab emas lagi mahal. Lepas tu rambut tadi tu tanam kat mana-mana lah. Tanam. Dan tanam kat mana-mana. Ada orang dia buang gitu, ada orang simpan. Tanam lah elok. Tak kisah pun dekat mana-mana nak ni letak pun, cuma elok tanam lah. Anggota tubuh badan kita disunatkan untuk tanam. Termasuklah kuku semua. Tapi kadang-kadang kita malas hak. Masa baik tak wajib. Kalau wajib tak tahulah banyak mana kuku kita berdosa lah. Tak wajib pun, sunat je tanam. Lepas potong-potong ambil tanam. Kerat rambut-rambut bulu-bulu ambil tanam semua, sunat tanam. Dan adalah Nabi SAW menghantarkan dia di atas bahunya yang mulia. Nabi ambil Hasan, Nabi letak atas bahu. Macam ni lah, pegang lah atas bahu. Dan berkata ia, hai Tuhanku, berdoa lah, Nabi berdoa. Hai Tuhanku, bahawa aku kasihkan dia, maka kasih olehmu akan dia. Nabi doa, ya Allah, aku kasih dekat cucu aku ni, moga-moga engkau pun mengasihi dia. Biasalah doa kan, doa untuk cucu. Dan diriwayatkan adalah Nabi SAW menjadikan mulutnya yang mulia pada mulutnya, dan berkata ia umpama demikian itu. Ada kata dia letak rapat mulut Nabi dekat mulut cucu dia tadi, cakap macam tadi lah. Aku kasihkan dia, maka olehmu, maka kasih olehmu akan dia. Ya Allah, kalau bahasa kita sekarang, ya Allah, aku sayang, aku kasih pada cucu ni, maka engkau kasihanilah dia, sebagai umpamalah doa. Dan bersabda ia padanya. Dan Nabi bersabda lagi, Nabi cakap masa waktu hari ke-7 tu lah, bahawa ini selasihku. Apa selasihku? Bahawa ini selasihku. Selasih ni raihan. Tahu raihan? Selasih. Lah yang kita minum air selasih tu, biji selasih tu. Pokok tu nama pokok raihan, atau kita panggil pokok selasih lah. Dia wangi kan. Selasih ni, pokok selasih ni ataupun raihan, dia ada biji-biji selasih, dan dia ada raihan, dia ada daun, yang mana daun dia bau harum, wangi. Dan Nabi kata, apa dia? Nabi kata bahawasanya ini selasihku. Nabi kata ini selasihku. Apa? Bahawasanya ini selasihku. Macam itulah. Bahawasanya selasih ni orang suka sebab dia wangi apa? Orang gemar. Maka inilah tu lah. Inilah selasihku. Inilah orang Melayu sekarang cakap intan payung lah. Intan payung lah. Intan payung. Inilah sunnah Nabi. Cakap dekat anak tu yang baik-baik, dekat cucu yang baik-baik. Tapi orang Melayu dia ada satu sikap yang tak apa elok. Dia kata budak tu busuk. Kan? Alah comelnya bucuk. Lepas tu menangis, Allah huduhnya. Janganlah kata gitu. Kan dia cakap ke budak tu kan, tengok tu menangis, jangan menangis, huduh muka. Tak, budak kecil, baby cerita baby ni bukan cerita umur 2-3 tahun. Masa baby tu kan dia macam nak lambung-lambung ke, nak pegang-pegang gitu kan. Allah, bucuk. Bucuk apa? Wangi. Kena cakap wangi. Nabi cakap wangi, kita cakap busuk. Tak elok gitu.
Tu yang besar-besar budak tu busuk tu. Malah mandi, malah apa. Mana taknya. Orang duk doa. Dia bukan nak kata busuk kan. Dia sekadar nak, apa dia kata lah. Nak pun tak faham lah. Ini yang kecil-kecil ni, yang umur setahun ke bawah ni, yang orang duk bergurau-bergurau, janganlah cakap busuk-busuk. Janganlah cakap uduh. Allah nangis, lapar susu, mana mak dia ni, Allah uduh-uduhnya. Jangan cakap uduh, cakap lawa, comel. Tapi kita tu lah kadang-kadang tak tahulah kenapa. Apa sebab kita kata gitu, tak tahu. Yang saya perasan dua lah. Tak tahulah, mungkin ada lagi orang cakap buruk-buruk ke anak. Tapi dia bukan bermaksud buruk tu. Dia masuk macam macam mana entah nak cakap. Budak tu bukannya faham pun. Dia nak cakap apa? Nak main dengan budak-budak mana faham? Nak manja kot. Nak manja-manja. Manja apa cakap busuk? Cakaplah elok-elok. Maksudnya cakap, Nabi cakap selasihku, harumku. Intan payung tu okey dah lah. Cakaplah intan payung. Comel, intan payung, cute. Cakap apa-apa. Jangan cakap busuk. Jangan cakap pelik dah orang Melayu ni. Kenapa tahu dia buat gitu? Nabi ajar kita. Nabi kata bahawasanya ini selasihku. Kalau bahasa sekarang, inilah kegemaran berahi keberahian, kegemaranku, wangi. Tu macam tu lah. Dan bahawasanya ini anakku penghulu. Dan bahawasanya ini anakku penghulu. Bahawasanya macam ni, ni budak ni apa? Pemimpin lah. Ni jadi pemimpin. Tu maksud cakap baik-baik. Besar jadi pemimpin ni. Cakap gitu. Cakap dia sebagai doa lah. Ni anakku penghulu. Bahawasanya ini anakku penghulu. Jadi besar-besar nanti jadi ketua je, macam tu. Memang dia akan jadi ketua. Malah dia bukan jadi ketua dekat dunia je, dekat akhirat pun dia jadi ketua. Dia adalah ketua kepada pemuda di syurga. Dia adalah ketua nanti. Dia adalah ketua nanti bila selepas Sayyidina Ali. Panjanglah, nanti dia kena racun sebagainya. Adalah cerita, sedih lah cerita dia. Husain pun sama sedih juga. Cucu Nabi dua-dua sedih ceritanya. Cuma cakap elok-elok, ini anakku penghulu. Memang jadi penghulu nanti. Dan mudah-mudahan Allah, ni doa lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mensuluhkan sad lam ha, suluh. Apa? Suluh ni dah jadi bahasa Melayu. Suluh lampu suluh, kan? Asalnya suluh, sad lam ha. Soalannya apa benda mensuluhkan? Mudah-mudahan mensuluhkan dia dengan dia antara dua puak yang amat besar daripada muslimin. Mensuluhkan. Suluh ni kita suluh lah kan, penyuluh, lampu suluh. Tapi sebenarnya suluh ni dia ada makna, dia bukan suluh tu. Tapi boleh juga dengan makna suluh yang kita faham. Suluh ni siapa yang biasa pergi pejabat agama? Tak biasa kot, janganlah. Yang bergaduh laki bini ni. Dia ada suluh. Dia ada suluh, dia panggil. Dia ada macam-macam lah. Dia tengok, ini boleh baik lagi. Dia kata, pergi tunggu dulu. Pada bulan sekian-sekian datang jumpa pegawai suluh. Suluh kan, dia panggil suluh. Jumpalah pegawai suluh tu. Maksudnya tujuan dia bukan nak kawan ni nak bercerai. Tapi suluh ni dia nak jangan bercerai. Soalan macam tu. Atau pihak yang mendamaikan, yang menyuluhkan kegelapan. Dia kata itu. Diorang ni tengah nak bercerai aja ni, suluh supaya nampak terang, tak jadi bercerai. Itu dia panggil suluh. Memang ada dalam jabat agama. Ada. Saya tak ingatlah, ada beberapa nama lagi kan. Dia panggil suluh. Apa? Kaunseling. Lain. SULH. SUL. Cantik lah tu sebab sad lam ha. Memang betul dia guna tu. Sulh. Tak, kaunseling lain. Kaunseling lain. Ini suluh. SULH. Sulh. Betul lah tu. Sad lam ha. Dia memang ambil betul-betul daripada bahasa Arab. Bahasa Melayu jadi suluh. Memang ada untuk mendamaikan. Dia bukan kaunseling.
Kaunseling lain pula. Dia tengok yang ini tak ada harapan ni, nampak gaya ni. Saya nak bercerai. Saya tak nak tengok dah muka laki saya ni. Contoh lah. Nak termuntah tengok, ni macam tak boleh nak suluh dah ni. Pergi kaunseling, ada lain. Yang ni nampak macam masih lagi malu-malu nak cakap, benda kecil sangat. Bukan benda besar. Laki benda marah bukan benda besar. Saya dah cakap, saya nak sambal belacan. Belacan lebih. Benda tu aja. Awak buat sambal belacan, kenapa nama sambal belacan? Awak buat belacan Pulau Pinang. Saya nak belacan. Contohlah. Benda kecil ni. Ni, suami saya ni, saya tak nak dah duduk dengan dia. Suami saya ni, kalau dia balik rumah, dia pecat baju seluar, dia tak bubuh dalam bakul. Saya dah sedia bakul. Itulah perangai dia. Alah, benda tu nak cerai. Ni masuk suluh. Dia tak ada kaunseling aja, suluh aja. Bagi dia ni sedar balik macam tu lah. Benda-benda yang boleh didamaikan. Tapi yang tak boleh damai, orang masuk kaunseling. Ini tak ada harapan ni. Asal tak tengok sini. Beci tengok muka dia. Ini macam tak ada harapan ni. Dia biar tak ada harapan, dia masuk kaunseling. Kan? Dia panggil suluh. Jadi dalam kes ni, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mensuluh, mendamaikan. Boleh kata gitulah. Mendamaikan, menyuluhkan dengan dia, dengan budak ni, iaitu Hasan ni, antara dua puak, antara dua kumpulan yang amat besar daripada muslimin. Nabi cakap gitu je. Mudah-mudahan nanti ada puak Islam satu puak, Islam juga satu puak, tiba-tiba macam nak bergaduh. Dia ni mudah-mudahan jadi pendamai, jadi suluh. Nabi cakap gitu je. Kemudian maka adalah pekerjaan seperti barang yang bersabda ia. Nabi sebut macam tu, semua orang tak tahu kenapa Nabi cakap macam tu kan. Nanti kata pekerjaan dia kerana Sayyidina Al-Hasan jadi khalifah yang kelima, kemudian daripada bapanya, lepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Lepas Sayyidina Ali, Hasan jadi khalifah. Hasan jadi khalifah. Kemudian bersuluh ia dengan Sayyidina Muawiyah. Kemudian macam ada dua puak lah. Satu puak dia kata keluarga Nabi ya kena jadi ketua negara, iaitu Hasan. Ada sekian puak, kalau orang tu nak merintah negara, dia kena ada pengalaman begini. Yang layak adalah Muawiyah. Muawiyah pun sahabat Nabi. Nabi jamin syurga kat dia. Sayyidina Hasan cucu Nabi. Dua-dua, tapi mana nak dari sudut kenegaraan, maka terbelah dua. Terbelah dua. Masa ni Syiah mula jadi terbelah dua. Yang ada sokong keluarga Nabi Hasan, yang ada sokong Muawiyah, sebab dia lebih layak, sebab dia sahabat besar, sahabat sebagainya. Terpecah dua. Tapi masa tu Sayyidina Hasan jadi khalifah. Sekejap, tak lama, sekejap je. Kemudian bersuluh ia dengan Sayyidina Muawiyah, dan bersuluh tu mendamailah, berdamai dengan Sayyidina Muawiyah, dan menyerahkan khilafah kepadanya kerana zuhudnya. Ambillah. Macam tu. Bagi aja dekat Muawiyah. Setelah beberapa, saya tak ingatlah berapa lama dia jadi khalifah, dah makin orang ni penyokong ni, makin terpecah. Ada Khawarij, terpecah Syiah, tapi tak nama Syiah lagi waktu tu, nama lain lah, tapi sekarang kita namakan Syiah. Terpecah macam-macam dah. Maka dia tengok, tak boleh jadi ni. Maka dia pun undur diri, dia serah jawatan tu dengan suka rela dekat Muawiyah. Sedangkan dia sedang jadi khalifah waktu itu. Kerana zuhudnya, kerana rendah hatinya, kerana memelihara akan darah muslimin yang banyak. Kerana kalau silap-silap, kalau berperang ni, mati Islam. Islam mati. Jadi lebih baik dia kata, aku undur tak apa, Muawiyah, lagipun engkau pun sahabat Nabi, engkau juga pun engkau adalah dijamin syurga. Di antara yang Nabi hidup lagi, Nabi jamin syurga. Ada 10 orang Nabi jamin, termasuk Muawiyah. Jadi bukan orang calang-calang. Okay? Dia takut mati, takut begitu, takut ramai darah muslimin yang tumpah.
maka dia undur diri. Dan zahirlah mukjizat neneknya pada demikian itu. Terzahirlah nenek, orang dulu nenek tu panggil datuk tu nenek lah. Terzahirlah yang Nabi kata mudah-mudahan budak ni akan mendamaikan dua kelompok muslimin macam seolah-olah Nabi dah tahu dah. Maka dengan betul Sayyidina Hasan dia mendamaikan dua. Bila dia serah tahta tu dekat Muawiyah, maka berdamailah semua. Adalah satu dua kelompok yang kecil-kecil yang akhir sekali jadi Khawarij, jadi Syiah semualah. Jadi sikit-sikit ada, sikit-sikit aja. Wallahu alam. Tak habis lagi ni cerita ni. Dan adalah pada suatu hari keluar Sayyidina Abu Bakar daripada sembahyang dan Sayyidina Ali sertanya. Itu akan datang, Nabi dah wafat. Sayyidina Abu Bakar tengok Hasan. Dia tengok Hasan ni macam rupa Nabi dan sebagainya. Macam itulah. Tangguh dulu. Sayyidina tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.